Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa kita lagi dalam video interaktif untuk Kimpalan Arka. Jadi selamat datang pada semua pelajar-pelajar yang mengikuti kursus DJJ 20042 dalam kemahiran Kimpalan Arka. Baik. Dalam Kimpalan Arka, pelajar perlu siapkan 3 praktikal task untuk memahirkan pelajar dalam penggunaan mesin Kimpalan Arka untuk semester 2 ini. Jadi pada semester 1 kita telah pun menerangkan kepada pelajar bagaimana untuk kita melaraskan mesin Kimpalan Arka supaya kita dapat arus yang betul dan sudut kecenderungan elektrod yang tepat dan juga tahap kelajuan pergerakan arka yang betul. Jadi untuk semester 2 ni dalam kod khusus DJJ 20042 ni adalah kesinambungan daripada semester 1 yang lalu. Jadi untuk video kita kali ini saya tidak menerangkan pelarasan mesin. Jadi kita lebih fokus kepada untuk menyiapkan praktikal task kita, yang mana kita ada 3 praktikal task yang perlu diselesaikan. Okey, jadi sebelum kita pergi kepada praktikal task yang kita perlu siapkan, suka di sini saya nak dedahkan belajar kepada workpiece ataupun benda kerja yang kita guna. Jadi kita pakai besi ataupun plate yang mana bersaiz 100 mm, 50 mm dan tebal 5 mm. Jadi untuk ketiga-tiga praktikal task ini kita menggunakan 5 keping besi ataupun benda kerja. Baik, untuk praktikal task yang pertama, apa yang perlu pelajar lakukan sepanjang khusus semester 2 dalam kemahiran Kimpalan Arka DJJ 20042 ni adalah yang pertama praktikal task kita. Yang pertama adalah continue beat. Okey, jadi pelajar perlu melakukan kumai, 2 larian kumai di atas sekeping benda kerja, yang mana benda kerja ni berbeza dengan Kimpalan Arka semester 1. Pelajar perlu memberhentikan kumai di tengah-tengah benda kerja. Kemudian setelah proses pembersihan dilakukan, okey, kita perlu sambung semula kumai untuk selesaikan satu kumai yang bersambungan. Jadi yang pelajar dapat lihat di sini adalah kawasan kumai yang bersambung. Untuk sesi yang seterusnya kita akan tunjuk kaedah-kaedah bagaimana untuk melakukan continue beat ataupun proses menyambung kumai. Ini praktikal task yang pertama. Baik, untuk praktikal task yang kedua kita pula adalah padding proses ataupun juga dikenali sebagai penebalan permukaan, yang mana di sini pelajar dapat lihat saya telah pun buat 5 larian kumai, 5 larian kumai di atas satu benda kerja, dan kumai-kumai yang dihasilkan haruslah bertindih di antara satu sama lain supaya kita dapat satu permukaan yang rata, ya. Kalau pelajar-pelajar dapat lihat di sini, kita dapat satu permukaan yang hampir rata, okey, yang terhasil daripada tindihan kumai itu tadi. Jadi kita tetapkan di sini pelajar perlu melakukan sekurang-kurangnya 5 larian kumai bagi mendapatkan satu permukaan yang ditebalkan di atas satu plate. Masih lagi selepas ini kita akan tunjuk bagaimana cara untuk kita melakukan praktikal task kita yang kedua ini. Baik, untuk praktikal task yang ketiga agak mencabar. Jadi dan sambungan ini pun kerap kita guna dalam kerja-kerja mengimpal, ya, iaitu T-joint ataupun sambungan T. Seperti mana pelajar dapat lihat di sini, okey, terdapat 2 benda kerja yang mana berkedudukan satu mendatar dan satu menegak pada sudut tegak 90 darjah.
Okey, jadi untuk kerja-kerja ni pelajar perlu memastikan kumai yang dihasilkan memenuhi garisan sambungan pada kimpalan menggunakan kimpalan arka, memenuhi garisan sambungan pada sambungan T. Jadi apa yang lainnya daripada praktikal task kita yang pertama dan kedua, pelajar dikehendaki untuk membuat satu kimpal paku ataupun spot well di bahagian belakang untuk memastikan kita punya kedudukan benda kerja tidak berubah sewaktu proses mengimpal dilakukan. Jadi kita punya kumai pada sambungan T haruslah bersaiz kurang lebih 10 mm dan bentuk kumai adalah bentuk flat ataupun cembung, ya. Di sini kita dapat lihatlah. Okey. Jadi ketiga-tiga praktikal task ini semua kita menggunakan mesin kimpalan arka ataupun juga dikenali sebagai small start metal arc welding. Jadi jom kita tengok bagaimana proses untuk menghasilkan ketiga-tiga praktikal task tadi. Jom. Okey, baik. Sekarang saya nak tunjuk bagaimana untuk kita siapkan praktikal task kita yang pertama dalam DJJ 20042. Untuk kemahiran kimpalan arka. Jadi untuk praktikal task kita yang pertama iaitu continue beat. Sebelum kita mulakan proses mengukur dan menanda, jadi pelajar-pelajar harus bersihkan benda kerja kita dengan menggunakan wire brush ataupun brus dawai. Okey, kemudian selesai proses membersihkan workpiece, jadi pelajar dikehendaki membuat tandaan garisan panduan untuk kita buat larian kumai di atas garisan panduan. Untuk garisan panduan seperti yang pelajar dapat lihat di sini, saya menggunakan kapur dan juga pembaris keluli. Baik. Untuk praktikal task kita yang pertama iaitu continue beat, saya membuat dua garisan melintang dan satu garisan menegak. Yang mana garisan melintang ini adalah untuk panduan kita mengumai menggunakan kimpalan arka, dan dua garisan melintang, dan satu garisan menegak adalah satu garisan panduan ataupun borderline untuk kita memberhentikan arka atau mematikan arka. Dalam kaedah ini, okey, saya akan tunjukkan kepada pelajar bagaimana untuk siapkan dua larian kumai yang bersambung. Baik, untuk dua larian kumai yang bersambung, pelajar harus mengangkat ataupun mematikan arka pada ketika elektrod melintasi ataupun elektrod melebihi daripada garisan sempadan ataupun borderline yang kita buat di bahagian tengah ataupun garisan tegak. Jadi setelah sampai di garisan borderline, pelajar harus angkat elektrod dan biarkan plate menyejuk dalam suhu bilik. Sekarang sama-sama kita saksikan bagaimana untuk kita buat praktikal task kita yang pertama. Jangan lupa pelajar, sila amalkan langkah-langkah keselamatan sewaktu kita melakukan kerja-kerja mengimpal dengan memakai pakaian yang bersesuaian, iaitu baju bengkel, apron, glove, sepasang glove yang masih lagi sempurna, dan juga head shield untuk melindungi muka. Jadi selain daripada itu, seluar yang bersesuaian, dan juga pastikan pelajar menggunakan kasut safety boot ataupun boot keselamatan untuk kerja-kerja bengkel. Baik, untuk praktikal task kali ini saya menggunakan pelarasan arus sebanyak 110 ampere, dan sedikit kelainan yang mana kita menggunakan tombol arc force. Saya menganjakkan tombol arc force kepada 2 sengatan maksimum, ya. Baik, sekadar peringatan pelajar,
Sudut kecondongan untuk praktikal task kita ataupun mana-mana praktikal task yang menggunakan kimpalan arka adalah sebanyak 60 ke 70 sudut condong. Pastikan sudut kecondongan kita adalah betul supaya kita dapat kumai yang kita kehendaki, cantik dan sambungan yang kuat. Sebelum kita memulakan proses mengumai, jadi pelajar diingatkan untuk menggores elektrod supaya kita dapat pastikan sebelum kita memulakan kumai pada bahan kerja, elektrod yang digunakan dalam kondisi yang bersedia untuk mengimpal. Pelajar menggoreskan elektrod pada benda kerja yang lain, ya. Baik, saya akan mulakan proses untuk praktikal task kita continue bit di garisan atas dan juga di bawah, dan saya akan berhenti pada garisan sempadan, ya. Okey. Kemudian untuk garisan bawah, baik. Sekarang kita dah pun siapkan separuh daripada larian kumai untuk kita dapatkan kumai permulaan. Kemudian kita harus biarkan besi ataupun benda kerja kita menyejuk dalam suhu bilik kurang lebih 15 minit. Dan kita selepas 15 minit, kerja-kerja pembersihan boleh dilakukan dengan kita menanggalkan tatal ataupun selak pada kumai yang terhasil. Baik, pelajar-pelajar. Sekarang benda kerja kita sudah pun menyejuk dalam suhu bilik kurang lebih 15 minit. Apa yang harus kita lakukan adalah menanggalkan tatal supaya kondisi kumai kita terlihat, ya. Jadi proses menanggalkan tatal ni harus dilakukan dengan berhati-hati supaya kita tidak merosakkan riak-riak kumai yang terhasil. Baik ya para pelajar. Jadi kita dapat lihat di sini kumai yang kita telah pun buat di separuh panjang daripada kumai tersebut. Jadi untuk dapatkan sambungan yang cantik, pelajar harus pastikan di hujung kumai yang kita berhentikan tadi, pastikan ianya bersih dan bebas daripada kepingan-kepingan selak. Ini adalah penting untuk memastikan kumai yang seterusnya dihasilkan, okey, tidak berlaku kecacatan ataupun keliangan daripada hasil daripada kekotoran yang terdapat pada kumai. Jadi pelajar-pelajar harus pastikan kumai yang telah pun dibuat pada larian pertama tadi haruslah dibersihkan sebersih-bersihnya. Apa yang kita harus bagi perhatian ya pelajar adalah kawasan hujung kumai, kerana kita akan memulakan proses sambungan kumai adalah di bahagian hujung. Jadi bahagian hujung kumai ini haruslah betul-betul bersih, ya. Okey, sekiranya garisan panduan tadi telah pun hilang daripada proses pembersihan, pelajar-pelajar bolehlah menanda semula supaya garisan kita dapat lihat dengan jelas, ya.
Baik. Ya. Okey, untuk praktik kertas kita kali ini, jadi pelajar harus perhatikan kedudukan elektrod di mana untuk menyambung kumai. Jadi adalah penting pelajar perlu memulakan proses sambungan kumai adalah pada bahagian sebelah atas puncak kumai. Ini penting pelajar-pelajar supaya kedudukan riak-riak kumai dan juga saiz yang terdapat pada kumai yang disambung adalah sekata. Okey, jadi jika pelajar dapat lihat di sini kedudukan elektrod yang mana untuk kita sambung kumai pastikan berada betul-betul di atas puncak kumai yang terhasil. Okey. Sekiranya pelajar meletakkan di bahagian tengah muka kimpal, kumai yang terhasil akan berlaku longkang ataupun lekukan dan ia menampakkan sedikit kecacatan pada riak kumai. Jadi penting pelajar harus meletakkan permulaan mengimpal di atas hujung kumai seperti yang pelajar dapat lihat. Baik. Sekarang saya akan sambung proses kita untuk praktik kertas yang pertama ini, iaitu menyambung kumai. Kemudian kita bersihkan semula pada bahagian kumai yang di bawah. Ya, untuk proses mengumai ataupun mengimpal untuk mensiapkan praktik kertas kita yang pertama, proses mengumai telah pun siap. Sekarang kita biarkan kita punya benda kerja menyejuk dalam suhu bilik kurang lebih 15 minit dan kemudian proses membersihkan, menanggalkan selak ataupun kerak dilakukan semula seperti yang pelajar-pelajar dapat lihat sebentar tadi. Ya, baik. Seterusnya kita akan tengok pula bagaimana untuk kita siapkan praktik kertas kita yang kedua, iaitu padding proses ataupun penebalan permukaan. Jadi untuk proses penebalan permukaan, pelajar digilap semula kemahiran pelajar mengumai ataupun dalam khusus Kepala Arka semester 1, iaitu pelajar dikehendaki membuat 2 larian kumai di atas satu benda kerja. Jadi untuk kali ini kemahiran itu masih lagi kita guna pakai, cumanya apa yang lainnya di sini adalah berkaitan dengan bagaimana untuk kita memastikan kumai yang kita hasilkan bertindih di antara satu dengan yang lain. Jadi untuk permulaan kumai kita sama seperti praktik kertas 1 dalam semester 1, iaitu pelajar harus bersihkan benda kerja dan kita buatkan satu garisan panduan menggunakan kapur
dan juga pembaris keluli seperti yang pelajar dapat lihat dalam video ini. Okey, jadi setelah garisan kita selesai, maka kita boleh mulakan mengimpal. Jadi proses ini kita akan ulang-ulang sehingga kita dapatkan satu permukaan yang ditebalkan daripada proses kimpalan akar. Jadi yang dicadangkan adalah sebanyak 5 larian kumai untuk memastikan praktikal task kita yang kedua ini dapat dilihat permukaan yang dihasilkan. Baik ya pelajar, untuk proses ini kita perlu pastikan larian kumai kita benar-benar mengikut ataupun berada di atas landasan yang telah kita tanda. Ini penting kerana sekiranya kumai yang kita hasilkan agak tersasar daripada landasan, ini akan mengakibatkan permukaan kita akan menjadi tidak lurus, ya. Untuk elektrod yang baru kita harus gores ataupun ketukkan pada benda kerja lain. Pada sudut yang sama dan juga pelarasan yang sama. Ya pelajar, sekarang saya sudah selesaikan untuk kumai yang pertama. Selesai sahaja kita mengimpal kumai yang pertama, proses yang sama akan berulang, iaitu kita biarkan benda kerja kita menyejuk dalam suhu bilik. Kemudian kita akan buang dia selak ataupun kerak yang terhasil pada permukaan kumai. Baik, setelah benda kerja kita menyejuk dalam suhu bilik, kemudian apa yang harus kita lakukan adalah menanggalkan selak. Okey pelajar, apa yang kita harus titik beratkan di sini adalah tahap kebersihan yang terdapat pada kumai di bahagian yang akan ataupun di bahagian yang bertindih, iaitu di bahagian kumai bawah ini. Jadi pelajar harus pastikan di bahagian bawah kaki kumai ini perlu dibersihkan sebersih-bersihnya untuk kita elakkan daripada berlaku kecacatan seperti keliangan pada kumai yang kedua. Hati-hati belajar ketika kita proses membersihkan atau menanggalkan selak, kerana kita tidak mahu kumai ataupun riak pada kumai dicacatkan oleh ketukan oleh chipping hammer kita tadi. Baik. Untuk proses penebalan permukaan, intipati kepada kelainan proses praktikal task kita yang kedua ini adalah kedudukan elektrod sewaktu membuat kumai yang kedua adalah betul-betul di atas kaki kumai. Okey, jadi pelajar-pelajar akan dapat lihat keadaan kumai yang mana bertindih di antara satu dengan yang lain. Sedikit tips ingin saya kongsikan. Baik, pelajar harus meletakkan sedikit
bawah daripada puncak kumai. Okey, sedikit bawah daripada puncak kumai. Ini akan memastikan kumai yang dihasilkan bertindih dalam keadaan yang sempurna dan rapat. Okey. Jadi saya ulang. Di sini adalah puncak kumai. Kedudukan elektrod untuk kumai yang kedua adalah sedikit bawah. Ya, pelajar. Untuk proses ini, kita tidak perlu menanda garisan panduan menggunakan kapur kerana garisan panduan yang terhasil daripada kumai yang pertama boleh diguna pakai. Jadi, pelajar hanya perlu teruskan mengimpal pada kumai yang pertama. Bagi mendapatkan padding ataupun penebalan permukaan pada praktikal task kita yang kedua, pelajar harus mengulangi langkah-langkah yang saya tunjukkan tadi sehingga lengkap 5 larian kumai yang bertindih. Jadi bermula daripada proses membersihkan permukaan dan juga sehinggalah membuang atau menanggalkan selak pada permukaan kumai. Jadi setiap proses tersebut harus dilakukan sehingga lengkap 5 larian kumai yang bertindih. Selamat mencuba. Okey, para pelajar sekalian. Jadi sekarang saya nak tunjukkan pula bagaimana cara untuk kita siapkan praktikal task kita yang ketiga, iaitu sambungan T ataupun T-join. Untuk praktikal task kita yang ketiga ini, sedikit kelainan yang mana kita ada 2 keping benda kerja ataupun workpiece. Okey, satu keping dalam kedudukan mendatar dan juga satu keping dalam kedudukan menegak. Macam mana untuk kita pastikan kedudukan plate ataupun benda kerja kita yang menegak itu berada betul-betul tepat 90 darjah. Jadi sekarang saya menggunakan jig magnet untuk menetapkan kedudukan bahan kerja kita yang tegak dalam kedudukan 90 darjah. Jadi harus diingat para pelajar, jig magnet hanyalah untuk memegang benda kerja pada kedudukan 90 darjah untuk proses memaku atau spot weld. Selesai kerja-kerja memaku ataupun spot weld, pelajar dikendaki menanggalkan magnet jig daripada benda kerja sebelum proses kimpal terus dilakukan. Untuk ketiga-tiga proses praktikal task kita untuk kali ini, kita menggunakan teknik 1G ataupun flat position. Jadi untuk kimpalan arka sambungan T, jadi saya menggunakan angle iron untuk meletakkan kita punya workpiece yang telah pun dipaku tadi supaya kedudukan muka kimpal berada dalam kedudukan rata ataupun flat position, juga dikenali sebagai 1G. Sekarang saya akan memulakan dengan kimpal paku di bahagian belakang benda kerja. Jadi sebelum saya meletakkan benda kerja pada kedudukan yang seperti pelajar-pelajar dapat lihat sekarang, kita perlu membersihkan benda kerja menggunakan wire brush seperti proses yang dalam praktikal task sebelum ini, untuk memastikan benda kerja bebas daripada karat,
cat dan lain-lain kekotoran. Untuk proses memaku, pelajar dikendaki membuat kimpal paku di bahagian kiri dan kanan benda kerja. Okey, spot yang pertama. Spot yang kedua. Baik, selesai kimpal paku, pelajar-pelajar bolehlah menanggalkan magnet jig. Kemudian untuk dapatkan kedudukan flat position ataupun kedudukan mendatar, saya menggunakan angle iron untuk sebagai besi sandaran. Angle iron atau besi L saya letakkan di bahagian bawah tapak untuk mendapatkan muka kumai yang berkedudukan rata ataupun flat position. Pada keadaan ini, pastikan garisan pertemuan ataupun garisan sambungan pada benda kerja kita dalam keadaan bersih dan juga dalam keadaan sempurna. Baik pelajar, untuk sudut yang perlu pelajar tetapkan semasa proses mengimpal masih lagi sama, iaitu 60 sehingga 70 darjah kecondongan. Apa yang bezanya di sini pelajar adalah kedudukan sudut daripada muka benda kerja mendatar. Kedudukan sudut daripada muka benda kerja mendatar adalah 45 darjah. Seperti yang pelajar dapat lihat. 0, 45. Kemudian 0, 60 ataupun 70 darjah condong. Saya ulang. 0, 45 darjah pada muka kimpal dan 0, 60 ke 70 sudut condong. Jadi, ini adalah sudut condong yang tepat untuk menghasilkan kumai pada sambungan T. Setiap kali kita menukar ataupun menggunakan elektrod yang baru ataupun kita memulakan projek kerja kimpal, jadi saya menyarankan pelajar supaya mengguris dahulu elektrod yang kita baru guna ataupun baru untuk memulakan proses mengimpal untuk elak daripada kelembapan yang terdapat pada elektrod ataupun untuk menghilangkan muncung cawan yang terdapat di hujung elektrod setelah kita selesai guna tadi. Jadi pelajar boleh mengguris ataupun mengetuk elektrod pada lain-lain besi. Baik. Sekarang kita akan mulakan proses mengimpal untuk sambungan T.
Selesai sahaja proses mengimpal, jadi pelajar-pelajar perlu biarkan benda kerja menyejuk di dalam suhu bilik sebelum kita menanggalkan slug ataupun kerak yang terhasil. Jadi hati-hati pelajar, peringatan, jangan sekali-kali menyentuh ataupun memegang benda kerja menggunakan tangan walaupun pelajar memakai sarung tangan kulit. Apa yang perlu pelajar lakukan adalah menggunakan plier setiap kali mengubah ataupun memegang benda kerja yang masih lagi panas. Hati-hati, kecelakaan berada di mana-mana. Baik, pelajar-pelajar. Untuk menanggalkan slug ataupun kerak pada bahagian kumai, pelajar harus berhati-hati supaya ketukan daripada chipping hammer tidak mencacatkan kumai yang dihasilkan. Kerana ketukan daripada chipping hammer akan menjadi lekuk pada bahagian permukaan kumai. Itu akan mencacatkan rupa bentuk kumai. Pelajar juga tidak disarankan untuk terus menanggalkan slug ataupun kerak pada bahagian sambungan pada ketika besi ataupun kumai masih lagi panas. Ini kerana dalam keadaan benda kerja masih lagi panas, tahap kekerasan leburan besi tadi adalah lembut. Jadi ia mudah tercalar ataupun melekuk ketika kena ketukan daripada chipping hammer. Jadi kita biarkan benda kerja menyejuk dalam suhu bilik. Okey, baik. Selesai sudah praktikal task kita yang pertama, kedua dan ketiga. Sekarang saya nak tunjuk pula kepada para pelajar bagaimana untuk hasil daripada proses kimpalan arka yang kita baru selesaikan sebentar tadi. Okey, baik. Di sini di depan pelajar-pelajar dapat dilihat hasilnya, yang mana praktikal task kita yang pertama adalah continue beat. Yang ni yang setelah kita sejukkan dan setelah kita tanggalkan slug ataupun kerak pada kumai kita. Jadi pelajar dapat lihat, saya belum lagi bersihkan menggunakan wire brush kerana saya ingin saya tunjuk kepada pelajar keadaan yang mana tempat ataupun lokasi sambungan itu tadi. Jadi pelajar dapat lihat di bahagian yang kita tanda adalah sambungan kumai ataupun continue bead. Jadi di sini pelajar dapat lihat pertemuan di antara kumai lama dan kumai yang baru. Okey, jadi kegunaan continue bead ni adalah tatkala kita membuat sambungan ketika elektrod telah pun habis digunakan dan kumai masih lagi belum selesai. Jadi kita perlu sambung kumai dengan elektrod yang baru. Jadi kaedah ini kita akan guna untuk menyambung kumai. Okey. Kemudian praktikal task kita yang kedua adalah padding proses ataupun penebalan permukaan. Pelajar-pelajar dapat lihat seperti yang saya tunjukkan pada di awal video itu tadi. Dan yang ketiga adalah sambungan T ataupun T-joint. Okey. Di sini adalah kumai yang perlu ada pada sambungan T ataupun T-joint, dan di bahagian belakang adalah spot weld, juga dikenali sebagai kimpal paku, yang pada awal proses kimpalan pelajar perlu lakukan untuk memastikan kedudukan benda kerja ataupun plate kita tadi seperti yang kita kehendaki, iaitu dalam kedudukan 90 darjah. Okey, dan apa yang akan berlaku sekiranya pelarasan arus tidak sempurna ataupun kurang tepat? Kecacatan akan berlaku pada kumai acap kali kalau kita menggunakan arus yang tinggi
akan berlaku undercut. Pelajar dapat lihat di bahagian kaki kimpal yang mana terdapat lekukan di antara benda kerja dan juga kuman yang dihasilkan. Jadi pelajar perlu berhati-hati dan pastikan pelajar memilih arus elektrik yang bersesuaian sewaktu pelajar mengimpal supaya tidak berlaku undercut. Baik, itu sahaja yang dapat kita kongsikan kali ini. Diharapkan para pelajar dapat menambah sedikit pengetahuan berkaitan dengan kimpalan aka melalui video yang kami hasilkan.